2014, Lembah Bertam, Cameron Highlands mencatatkan satu tragedi. Insiden yang melibatkan nyawa dan harta benda dikatakan berpunca daripada aktiviti pertanian tidak lestari di kawasan cerun. Meskipun amaran awal sudah diberi tetapi tidak diindahkan. Di kawasan kampung ni telah dibunyikan siren lah. Dengan bantuan polis dan bomber sekali lah. Kita mengarahkan penduduk-penduduk supaya keluar untuk menyelamatkan diri di tempat yang lebih tinggi ya. Kemusnahan yang kita dapat keadaan harta benda lah, kereta, rumah-rumah, memang inilah kereta yang hanyut berpuluh-puluh biji lah kereta ya. Mangsa yang meninggal tu dia berada dalam rumah, dia tak sempat nak keluar kan. Sebab rumah dia berada di tepi sungai lah. Jadi air datang mendadak, dia pun tak boleh nak keluar. Jadi dapat dua mangsa lah dalam rumah yang berada di tepi sungai tu. Cameron Highlands di Pahang adalah kawasan tanaman sayur paling aktif di Malaysia. Suhu semula jadi menyebabkan tanah tinggi ini terkenal dengan hasil pertanian dan juga sebagai destinasi pelancongan. Namun pembangunan pertanian di kawasan tanah tinggi ataupun tanah berbukit bukanlah baharu di Malaysia. Apatah lagi dalam keadaan muka bumi semenanjung yang hanya mempunyai 38.6% kawasan tanah pamah. Berbanding dengan jumlah tanah bercerun berjumlah 61.4% daripada 13.2 juta hektar keseluruhan keluasan semenanjung. Permintaan yang tinggi ditambah dengan keserasian suhu dan tanah membawa pengusaha sayuran dan buah-buahan beralih untuk menjadikan tanah tinggi sebagai tapak pertanian yang baharu. Pun begitu, tidak semua tanah bercerun boleh diteroka atau dibangunkan dengan aktiviti pertanian. Kerana mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Pertanian Malaysia, setiap aktiviti pertanian hanya boleh dilakukan di bawah cerun 25 darjah. Pembangunan pertanian di kawasan tanah bercerun ini merupakan aktiviti pertanian di kawasan-kawasan yang curam ataupun kawasan-kawasan bercerun. Bagi tanah bercerun ini juga kita ada 4 kelas yang kita boleh ukur. Yang mana yang pertama ialah tanah beralun. Tanah beralunnya di mana kecerunannya ialah di antara 2 hingga 6 darjah. Tanah berombak ialah di antara 6 hingga 12 darjah, dan seterusnya tanah berbukit di antara 12 hingga 20, dan seterusnya tanah sangat berbukit di antara 20 hingga 25 darjah. Anything yang selepas daripada 25 darjah tidak disyorkan untuk pertanian. Mengikut Akta Pemulihan Tanah 1960, sebarang aktiviti pertanian di kawasan bercerun melebihi 25 darjah wajib dihentikan secara serta-merta. Hakikatnya hari ini masih ramai lagi pengusaha yang ingkar. Ekoran penerokaan tanah bercerun secara haram kemudian disusuli dengan pengubahsuaian lereng bagi mencapai intensiti penanaman. Beberapa kawasan tanah tinggi di Malaysia bukan sahaja berdepan dengan hakisan, sebaliknya turut mengalami masalah pencemaran air sungai, ekoran penggunaan racun yang diharamkan. Cameron Highlands adalah antara kawasan yang dikaitkan dengan masalah ini. Mengikut kedudukan geografi, Cameron Highlands yang mempunyai ketinggian 1,829 meter dari aras laut hanya mampu menampung sekitar 3,300 hektar kawasan pertanian.
Tetapi apa yang mengecewakan, terdapat pengusaha yang membangunkan kawasan pertanian dengan memotong cerun asal bagi mengurangkan kecuraman dilakukan tanpa mendapat khidmat perunding pakar daripada Jabatan Pertanian. Memandangkan pengurusan bercerun tidak bersistematik boleh menyumbang kepada bencana alam, satu pelan tindakan telah dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian Malaysia menerusi garis panduan di bawah amalan pertanian baik. Impak peladangan ke atas alam sekitar telah pun disenaraikan sebagai syarat wajib dipatuhi oleh semua pengusaha ladang. Jadi aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan menstabilkan kawasan itu adalah seperti menanam tanaman-tanaman penutup bumi yang mempunyai akar yang panjang dan yang boleh menutup permukaan tanah daripada berlaku hakisan. Contohnya tanaman-tanaman seperti rumput bertiba. Rumput bertiba ni dia mempunyai akar yang panjang. Jadi apabila kita tanam di kawasan cerun yang terganggu, kita boleh mengurangkan hakisan apabila akar dia tumbuh masuk panjang ke dalam tanah, iaitu boleh mengurangkan berlakunya hakisan. Selain daripada pemeliharaan tanah mengikut kaedah agronomi, pengusaha juga diberi khidmat nasihat mengenai impak hakisan, indeks hujan pertanian serta pelan pembangunan pertanian yang betul di kawasan tanah tinggi. Ini termasuklah menyediakan rumput penstabil vetiver bagi mengawal hakisan. Tanaman tutup bumi seperti ini sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan impak hakisan daripada membawa kemusnahan yang lebih besar. Disebabkan itu, pihak Jabatan Pertanian sentiasa melakukan pemantauan dan membuat laporan penilaian risiko hakisan tanah ke atas kawasan pertanian. Di kawasan-kawasan yang begitu serius berlaku hakisan, kita perlu letak guni-guni yang berisi pasir bagi menahan berlakunya hakisan. Jadi itulah kerja-kerja yang perlu dijalankan sama ada oleh pengusaha-pengusaha yang menjalankan aktiviti pertanian di kawasan-kawasan yang bercerun. Kalau tidak, nanti kawasan-kawasan tanah kita akan banyak terjejas disebabkan oleh hakisan. Memugar erti pertanian lestari di tanah tinggi, Jabatan Pertanian menerusi Seksyen Pemeliharaan Tanah sentiasa peka ke atas masalah degradasi dan hakisan. Pemantauan berkala sentiasa dilakukan ke atas kawasan yang berpotensi berlakunya keruntuhan tanah, terutama sekali di tapak pertanian di lereng bukit. Memugar erti pertanian lestari di tanah tinggi, Jabatan Pertanian menerusi Seksyen Pemeliharaan Tanah sentiasa peka ke atas masalah degradasi dan hakisan. Pemantauan berkala sentiasa dilakukan ke atas kawasan yang berpotensi berlakunya keruntuhan tanah, terutama sekali di tapak pertanian di lereng bukit. Lazimnya setiap kali turun padang, kerja-kerja penilaian risiko hakisan dilakukan secara terperinci. Aplikasi berteknologi yang dapat mengakses data dengan cepat dan tepat diguna secara meluas semasa mengukur kecerunan. Tumpuan pemeriksaan lebih kepada kawasan yang berkemungkinan besar berlakunya hakisan, di samping mengenal pasti aktiviti penerokaan secara tidak sah dan berisiko tinggi mendatangkan masalah kepada alam sekitar. Semua data kecerunan dan perbezaan struktur tanah direkod dalam satu pengkalan data. Jika ladang berada di paras cerun yang tidak dibenarkan, langkah-langkah pemeliharaan tanah akan dilakukan dengan kadar segera. Terutama sekali, laporan kesesuaian tanah tanaman yang boleh membawa kepada masalah hakisan dan seterusnya membawa kepada longgokan kelodak laluan air. Okey, sekarang ni saya berada di sebelah bukit. Sebelah kiri saya bukit yang sangat curam, di mana saya akan menggunakan alat chelinometer untuk mengukur kecuraman bukit ini, di mana kita boleh tahu tahap dia punya kecuraman bukit sesuai tidak untuk kerja-kerja pertanian. Kerana saya dapati kecuraman bukit ini melebihi daripada 30 darjah, di mana kita boleh kelaskan di dalam kelas C7.
kita tidak showkan untuk kerja-kerja pertanian, dan dari segi kawalan hakisan kita showkan dengan penanaman pokok kemcam, dan apa yang kita showkan telah dipraktikkan sekarang. Yang jelas, pertanian berskala besar tidak menjadi kesalahan asalkan mematuhi peraturan. Umpamanya Taman Kekal Pengeluaran Makanan atau lebih dikenali sebagai TKPM Lodging dalam jajahan Gua Musang. Lembah subur yang terletak di kawasan tanah tinggi pedalaman Kelantan ini jelas membuktikan bagaimana pertanian lestari di lereng Cerun berupaya menjana pendapatan yang lumayan. Ini kerana di atas puncak setinggi 2,000 meter, pelbagai sayuran yang diusahakan secara berkelompok telah diberi pengiktirafan sebagai projek pertanian berjaya atau bertaraf 5 bintang. Kejayaan ini sekaligus meletakkan TKPM Lodging sebagai penanda aras kepada kejayaan Jabatan Pertanian Malaysia dalam pengurusan pertanian di kawasan bercerun. Usahawan-usahawan yang kita tempatkan pada masa dahulu dengan pada masa sekarang ini memang dah ada kemampuan, contohnya untuk beli kenderaan sendiri untuk kegunaan mengangkut hasil ke pemborong itulah. Pihak jabatan sasarkan supaya setiap orang dapat lebih kurang 5,000 bersih sebulan. Tapi kalau dah dapat 9,000 tu pada saya memang dah capai lah, lebih daripada capai yang kita target lah. Amalan pertanian baik serta pengurusan ladang yang mesra alam menjadi aset utama kepada kejayaan TKPM di Lodging Kelantan. Melalui amalan ini, projek tanaman tanah tinggi Lodging bukan sahaja dapat menjana pendapatan peserta, tetapi berjaya membantu meningkatkan pengeluaran negara yang mampan, berkualiti dan selamat dimakan. Saya Muhammad Beresha Mustafa, berasal daripada Kampung Bertambaru Gua Musang. Pada setiap tahun kita boleh tanam 3-4 jenis tanaman boleh tanam, seperti tomato, kacang bucih, cili, terung. Tapi diutamakan di sini tanaman tomato lah. Nombor satu sekali, senang diusahakan. Waktu pasaran pun stabil, kerja pun senang. Secara purata, produktiviti pengeluaran tomato bagi setiap peserta TKPM Lodging adalah sekitar 56 tan metrik. Tahun 2015 sahaja, jumlah pengeluaran tomato lodging menyumbang sebanyak 1.06 juta ringgit Malaysia. Manakala negara jiran Singapura dan Emiriah Arab Bersatu atau UAE adalah dua negara pengimport utama tomato keluaran TKPM Lodging. Inilah hasil daripada model pembangunan pertanian yang berjaya mengekalkan prestasi tanaman makanan negara menembusi pasaran luar secara berterusan. Bagi memastikan hanya produk berkualiti, selamat dan sesuai dimakan sahaja dikeluarkan oleh TKPM Lodging, setiap hasil pertanian mesti disimpan dalam satu stor atau bilik sejuk sebaik sahaja dituai. Ini bertepatan dengan skim pensijilan amalan pertanian baik Malaysia yang menekankan polisi keselamatan makanan dan pusat pengumpulan hasil. Bagi memastikan setiap produk ladang TKPM Lodging bebas daripada pencemaran fizikal, kimia dan haiwan perosak, semua hasil ladang TKPM dilarang sama sekali dibiarkan semalaman di kawasan tanaman. Malah sebelum dibungkus dan digradkan mengikut saiz, segala hasil pertanian akan dibersihkan terlebih dahulu. Bagi tanaman yang akan dieksport, pengusaha bukan sahaja perlu menitikberatkan soal kualiti produk, tetapi dalam masa yang sama, mereka juga wajib tahu serta peka tentang penggunaan bahan kimia. Setiap negara pengimport mempunyai senarai bahan kimia yang diharamkan atau tidak boleh digunakan sama sekali ke atas hasil tanaman makanan. Menangani masalah ini, TKPM Lodging lebih selesa mengamalkan pertanian secara mesra alam, bermula di tapak semayan hinggalah penghantaran produk. Projek TKPM ni memang satu untuk kita dapat bekalan yang untuk dalam negara lah. Kita tak payah guna import
daripada luar negara, seperti sayur tanah tinggi daripada luar negara, tak payahlah. Jadi kita boleh ambil daripada dalam negara sendiri. Usahawan ni dipilih berdasarkan latihan daripada Jabatan Pertanian, menghantar beliau-beliau untuk buat latihan khusus selama setahun sebelum dihantar ke sini. Tidak dinafikan penggunaan racun makhluk perosak perlu dalam pengeluaran hasil pertanian dan pengendalian lepas tuai. Bagi mengelakkan timbul kesan sampingan, hanya racun makhluk perosak yang berdaftar di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974 Pindaan 2004 dibenarkan di Malaysia. Di TKPM Lodging, setiap peserta diwajibkan untuk menghadiri kursus dan latihan atau memiliki sijil akademik yang berkaitan dengan pakej teknologi tanaman dan penggunaan baja secara kompeten. Lazimnya, pemilik ladang sendiri mempunyai pengetahuan asas mengenai jenis, kaedah, masa dan kekerapan penggunaan baja serta cara mengawasi penggunaan baja bagi mengelakkan diri daripada kerugian. Setiap aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan baja, sama ada untuk tanah atau tanaman, mesti dicatatkan dalam rekod. Ini bagi memudahkan pihak Jabatan Pertanian merujuk kepada polisi pengurusan baja dan nutrien semasa melakukan pemantauan berkala. Penggunaan apa juga jenis baja mesti direkodkan tarikh penggunaannya, jenis dan kuantiti serta kaedah yang digunakan ke atas tanaman. Bagi memastikan pengusaha ladang mematuhi peraturan keperluan standard amalan pertanian terbaik Malaysia, Jabatan Pertanian sentiasa menjalankan kerja-kerja pengauditan ke atas tanaman dan juga ladang. Antara yang ditekankan semasa proses pengauditan termasuklah langkah kawalan yang digunakan oleh pengusaha ladang menepati polisi pengurusan tanaman secara bersepadu. Jika terdapat masalah kepada tanaman, Jabatan Pertanian akan mengesyorkan pengusaha supaya mendapat khidmat daripada pihak yang diiktiraf oleh jabatan untuk membantu pengusaha seperti pegawai daripada Jabatan Pertanian sendiri, MADI dan Universiti Putra Malaysia. Setiap tanaman yang berdepan dengan masalah akan diambil sebagai sampel untuk dianalisa dan dikaji di makmal. Masalah-masalah yang biasa dihadapi adalah mengenai residu racun makhluk perosak serta kesesuaian tanaman dan jenis tanah yang digunakan. Pengauditan luar yang dijalankan secara berkala tanpa memberi notis kepada pengusaha bertujuan untuk memastikan pengusaha ladang mematuhi dan mengamalkan amalan pertanian terbaik berdasarkan kepada standard yang telah ditetapkan dalam pensijilan mereka. Lazimnya, pengauditan akan dilakukan oleh pegawai pertanian daripada bahagian teknikal peladangan. Usaha berterusan ini bukan sahaja membantu pengusaha menghasilkan produk yang berkualiti dan selamat dimakan, tetapi dikategorikan sebagai salah satu usaha untuk melonjakkan lagi hasil pertanian negara supaya mudah dikenali dan seterusnya dapat bersaing di pasaran antarabangsa. Kerana fokus utama pertanian lestari negara adalah meyakinkan pengguna global terhadap produk makanan Malaysia. Memenuhi matlamat untuk menghasilkan pengeluaran secara lestari tanpa mengurangkan produktiviti ladang, Jabatan Pertanian sentiasa mengamalkan dasar pintu terbuka dengan pengusaha ladang. Antara rutin yang biasa diamalkan ialah mengadakan perjumpaan secara terbuka. Melalui amalan ini, kedua-dua pihak akan membincangkan apa juga masalah yang dihadapi oleh mereka. Pun begitu, perkara utama yang cuba diusai adalah yang berkaitan dengan penghasilan pengeluaran tanaman yang selamat tanpa meminggirkan soal kebajikan dan keselamatan tabung makanan negara. Hanya melalui pemahaman petani dan peladang yang tepat, melalui amalan pertanian lestari sahaja, negara mampu untuk bangkit menjadi pengeksport produk pertanian makanan utama dunia. Yang penting isu. Dia macam ni. Dia sudah ada ya. Ini adalah sebagai sebahagian daripada langkah persediaan untuk menembusi prosedur ketat yang dikenakan oleh sesetengah negara terhadap produk import makanan.
sudah yang kita seperti mana Jepun mengenakan 13 langkah ketat untuk produk pertanian Malaysia mendapat laluan pasaran meluas ke dalam negara matahari terbit itu. Semua halangan ini hanya boleh diselesaikan menerusi pertanian lestari. Pengurusan ladang yang baik itu ataupun kita biasa kata GAP Good Agriculture Practice ini, dia bolehlah membawa satu pencapaian terhadap sustainable cultivation, pertanian secara mapan dan lestari lah. Kami harap petani di Cameron Highland semua bolehlah mengikuti teori ini ke pengamalan ini untuk mengukuhkan kita punya pengelolaan hasil. Kesimpulannya, menerusi amalan pertanian baik yang diguna pakai oleh Jabatan Pertanian yang berteraskan 5 prinsip pengurusan tapak, agronomi, perekod tanaman, alam sekitar serta sumber manusia sudah cukup untuk menterjemahkan pertanian sebagai satu perniagaan yang menguntungkan. Ini kerana dalam isi model pembangunan pertanian moden negara bukan bertumpu kepada produktiviti semata-mata. Sebaliknya, sentiasa berkait rapat dengan kesan ke atas alam sekitar, pelan pengurusan alam, pelan kawalan hakisan dan kelodakan serta audit persekitaran yang mampan. Menyedari pentingnya pertanian lestari dalam menjana pendapatan negara, Jabatan Pertanian bersama beberapa agensinya telah pun melancarkan kempen pulihara tanah pertanian sejak tahun 2014 lagi. Langkah pemuliharaan tanah yang dilakukan secara kombinasi di antara struktur pemulihan tanah dan amalan agronomi sudah pun menampakkan kesan positif. Ini termasuklah aspek teknikal yang ditekankan dalam pemulihan tanah, iaitu seperti pembinaan parit lereng, pembentung, empangan penampan dan perangkap kelodak. Kesemua elemen teknikal ini kemudiannya disatukan sebagai syarat penting dalam standard pensijilan amalan pertanian terbaik Malaysia bagi sektor tanaman. Apapun yang paling utama, elakkan daripada menjalankan sebarang aktiviti di tanah pertanian melebihi 25 darjah. Hanya dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Pertanian Malaysia, negara bukan sahaja dapat meningkatkan hasil pertanian domestik, tetapi dalam masa yang sama, alam sekitar dapat dipulihara untuk generasi akan datang. Saya ingin menyuruh kepada pengusaha-pengusaha yang baru menceburkan di dalam aktiviti pertanian, lebih-lebih lagi yang mengusahakan pertanian di kawasan bercerun, di kawasan tanah tinggi. Saya amat berharap supaya langkah-langkah pemuliharaan tanah dilaksanakan mengikut yang disyorkan oleh Jabatan Pertanian, dan saya berharap semua pengusaha-pengusaha yang terlibat dekat kawasan tanah tinggi mengamalkan amalan pertanian baik.